Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Itulah dia, berakhir sudah perlawanan PDRM menentang Sabah FC, di mana berakhir dengan keputusan 4 Sabah dan 1 PDRM. Ini adalah merupakan kemenangan yang sudah dalam kita punya anggaran kita lah, di mana kita semua merasakan perlawanan ini akan dimenangi oleh Sabah FC dan sememangnya patut dimiliki oleh Sabah FC oleh kerana kepentingannya perlawanan ini sebelum menuju ke final seperti mana yang telah aku bincangkan pada video sebelum ni lah. So gol-gol Sabah FC dijaringkan oleh Darren Lock, Fergustiani, Sifu dan juga Aidin Munyajik. So aku tidak menyaksikan perlawanan ni guys, pasal actually aku baru saja balik habis kerja ni. So aku tengok sedikit dia punya statistik dan aku tengok dia punya highlight lah. Jadi aku akan berkongsi dengan kamu cara yang berbeza sedikit kerana memang ada perubahan yang cukup besar daripada perlawanan ni. Tapi again aku mengambil kira jugalah faktor merundumnya persembahan PDRM pada beberapa perlawanan di mana tidak mendapat satu kemenangan pun dengan jumlah gol yang cukup rendah telah dilakukan oleh mereka tapi bolos yang cukup tinggi. So kalau aku nak silap, ini adalah gol ketiga yang dilakukan oleh PDRM daripada 5 perlawanan, termasuk ni sudah 6 perlawanan lah. Dan antara pasukan yang memiliki bolos yang cukup tinggi, di mana selepas perlawanan ni bolos PDRM sudah 31. Yes, memang yang tertinggi di antara kesemua pasukan yang berada di saingan Liga Super sekarang ni. Dan hasil daripada kemenangan Sabah FC ni, kita telah berjaya mengubah kedudukan kita tangga ke-8, di mana bawah kita adalah Immigration, yang di mana mereka sekarang ni kurang satu game dan perlawanan mereka akan berlaku pada esok hari menentang Brunei di PMM. So sekiranya mereka memenangi perlawanan ni, mereka akan kembali merampas kedudukan tangga ke-8 dan kita akan kembali ke tangga ke-9. So bergantung kepada Immigration lah sama ada dia akan merubah kedudukan Sabah FC. So seperti mana aku katakan tadi, aku tidak memerhatikan perlawanan ni, aku cuma memerhatikan highlight. Cuma apa yang interesting untuk Sabah FC, so kita akan cerita dari segi statistik lah. Jarang aku sentuh statistik ni, tapi oleh kerana aku tak melihat perlawanan ni, so ada baiknya aku bercerita mengenai statistik lah. So ini adalah merupakan statistik yang tertinggi pernah dimiliki oleh Sabah FC jika dibandingkan dengan perlawanan-perlawanan sebelum ni. Even sekalipun kita memenangi perlawanan tempoh hari, tapi kita tidak sampai jumlah semua ni lah, dikenakan lagi ini adalah perlawanan away, di mana kita telah membuat 15 percubaan pada perlawanan ni guys. Shot on target 8, off 7. So daripada 8 on target tu 4 berjaya kita lakukan lah. So ini sekali lagi again lah, ini kamu boleh komen lah apa yang terjadi dalam perlawanan ni, pasal sekali lagi aku tidak menyaksikan. Tapi dengan jumlah shot yang telah dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni, dia telah menunjukkan kita slowly kembali untuk mendapatkan prestasi yang terbaik di saingan Liga Super bagi musim ni. Dan apa yang cuba diterapkan oleh JP semakin dapat disesuaikan oleh pemain-pemain kita. Jadi good job untuk pemain Sabah FC bagi perlawanan ni, pasal aku tidak menyangkakan juga kita akan mampu menjaringkan gol sebegini banyak. Dari segi jumlah gol yang kita jaringkan pun semakin konsisten, semakin baik guys jika dibandingkan dengan perlawanan sebelum ni. Dan apa yang menarik juga pada perlawanan ni, tolak penalti, tapi 3 gol yang dilakukan oleh Sabah FC adalah hasil daripada assist yang dilakukan oleh pemain berbeza, iaitu assist daripada Jafri, assist daripada Stu dan assist daripada Aidin sendiri, yang membuatkan di sini pergerakan kita semakin teratur lah. Perancanaan kita mendapatkan gol ni semakin teratur dan boleh dikontribute oleh pemain-pemain kita. Dan apa yang menariknya di sini juga, again sekali lagi betapa signifikannya Farhal Roslan pada perlawanan ni, kerana beliaulah yang mendapatkan penalti untuk kita, yang jaringan daripada Fergustiani itulah. So pada perlawanan sebelum ni pun dia contribute juga untuk mendapatkan penalti tersebut. So sekali lagi aku memang teringin sangat untuk melihat Farhan ni dijadikan starting 11 pada perlawanan yang akan datang. Tapi walau macam mana pun, JP lebih melihat dia selaku impact player untuk Sabah FC, dan ianya
sekali lagi memang terbukti apabila tiap kali beliau dimasukkan, beliau akan memberi impact tersebut. Dan apa yang menariknya di sini, antara benda lain yang menariknya di sini adalah dengan penggunaan, dengan tidak menurunkan one of the best player sewaktu menentang Selangor waktu Piala AFF tempoh hari, iaitu Denningham. Sebaliknya menurunkan siapa surah nama pemain tu, Harit Naim selaku right back kita. Dia pun ada jugalah, aku tengok dia punya satu hantaran lintang tu pun not bad juga, yang berjaya disambar, ditanduk oleh Aidin tu. Macam mana pun dia fall pasal Aidin menolak Pak Tisuh pada masa tu. Cuma a bit struggle jugalah dia apabila macam seolah-olah dipermain-mainkan oleh pemain PRM. Walau macam mana pun it's a good exposure for Harit Naim pada perlawanan ni, dan aku merasakan ianya adalah merupakan satu good decision jugalah untuk merehatkan Denningham pada perlawanan ni. In fact, memberi peluang kepada Harit Naim, dan penurunan Darren Lock selaku starting 11 juga dah merupakan satu benda yang positif aku rasakan di sini, kerana of course beliau sendiri pun perlu minit permainan juga untuk mengembalikan prestasi beliau. Dan sekali lagi, walaupun baru saja diturunkan pada perlawanan ni akibat kembali daripada injury, dia membuktikan juga dia masih relevan untuk berada di hadapan Sabah FC dengan menyumbangkan satu gol mudah tandukan pada perlawanan. Bagi dia ni kalau tandukan ni memang aku dah risaulah. So Darren Lock ni kalau ngam saja bola tu, tandukan dia memang mampu untuk membuahkan hasil, dan ianya terbuktilah sekali lagi pada perlawanan ni. So kekecewaan yang besar aku rasalah untuk Pak Tisuh, kerana of course dia cuba untuk melakukan sesuatu, tapi unfortunately dia tidak berjaya membantu PDRM untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan pada perlawanan ini. So guys, satu keputusan yang bagus untuk Sabah FC, persembahan yang menarik, nampak peningkatan di situ walaupun kita faham kita lawan PDRM. Tapi sekali lagi katakan, signifikan untuk kita memenangi perlawanan ini adalah cukup penting. Dan apabila 4 gol telah dilakukan, ianya sekali lagi menunjukkan yang kita ni betul-betul layaklah berada di pentas final, dan berjaya juga untuk meneruskan momentum kita pada perlawanan yang akan datang di saingan Liga Super, di mana untuk Sabah FC pada perlawanan akan datang kita akan bertemu Brunei, Terengganu, Melaka FC. Itu untuk 3 perlawanan terluar. Tapi untuk bulan Disember sahaja kita ada 2 lagi perlawanan tolak final Piala AFF, iaitu menentang Brunei pada 20 Disember dan Terengganu 23 Disember. So okay guys, itu yang dapat aku kongsikan. Sekali lagi, aku tidak menyaksikan perlawanan ini, so aku sure banyak lagi benda menarik yang terjadi sebenarnya. So giliran anda untuk meletakkan pendapat anda di komentar di bawah. Oh ya, lupa pula, Fergus Tierney guys, walau memilih untuk terus bersama Sabah FC, dan beliau telah memberikan yang terbaik juga lah pada perlawanan ni hasil daripada highlight tu. So tidak sia-sialah keputusan JP untuk ingin Tierney terus bersama Sabah FC. So guys, bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.